Cukup merah tak bibir ni? Bila bercerita mengenai bibir merah, cukup sinonim dengan wanita untuk berketerampilan lebih menarik, elegan dan cantik. Apapun bersama saya, Isyato HOT, panas. Sebab apa? Program Borak Bibir Merah Kedalian Sinar Harian siri pertama kali ini akan memaparkan cerita yang cukup panas, cukup relevan dengan isu-isu wanita. Tapi sebelum tu, saya masih ingat lagi akad terima lafaz daripada suami saya, dan ketika itu kita akan melayari bahtera sebagai suami isteri di alam perkahwinan. Kemudian tak sampai setahun saya hamil, ya. Waktu hamil isteri sangat memerlukan sokongan suami. Tapi bayangkan ketika itu kita diceraikan oleh suami secara zalim, dan ini yang akan kita bincangkan bersama tetamu kita yang sudah pun siap sedia. So pastinya hari ini bibir-bibir merah kita. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih Ustazah Siti Fatahiyah Mahmud, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga bersama dengan Coach El Filani selaku pakar psikologi dan wanita. Cukup manis, cantik orangnya Coach. Subhanallah, terima kasih. Jadi Coach ada juga dengar-dengar ya Coach? Ada juga. Macam-macam Coach. Ya. Ramai tak yang datang pada Coach tanya komen Coach? Oh, yang tanya saya pun ada. Yang tanya pun ada? Okey, sudah pastinya berguam bela inilah yang paling ramai yang mencari ni kalau ada masalah. Jadi berguam bela, berguam cara dan berguam syar'i. Tuan Atikah Syafiqah dan associate iaitu Puan Syafiqah Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini bibir kurang merah, kejap lagi saya merahkan lagi sebab soalan kita sangat panas hari ini. Bila isteri diceraikan secara zalim, tak kira lah waktu hamil, mungkin menerusi SMS, WhatsApp, sekarang ni WhatsApp lah kan, ada guna voice note saja untuk lafazkan cerai itu. Jadi kita lihat ini mungkin dengan kehadiran pihak ketiga, mungkin ada masalah suami isteri sendiri. Jadi Puan Syafiqah, definisi diceraikan secara zalim dari sudut perundangan syariah ini bagaimana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Okay, pertama sekali bila kita cakap berkenaan dengan cerai secara zalim, kita kena ingat cerai zalim tu apa maksudnya? Maksudnya lah tanpa sebab ataupun tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Okey, kita lihat talak ni ada banyak jenis, ya. Kalau talak bidai ni contohnya adalah talak yang suami lafazkan kepada isteri ketika isteri itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas ataupun suci, tetapi dia bersetubuh lepas tu diceraikan. Itu walaupun talaknya adalah sah, tapi kedudukannya adalah haram. Kenapa? Sebab nak menentukan tempoh masa iddahnya. Jadi boleh kita katakan bahawa cerai secara zalim ini adalah apabila tidak dapat menentukan tempoh iddahnya, kalau ikutkan talak bid'ah ini tadilah. Tapi yang kedua adalah, kalau ikut konteks Malaysia, kita kena ingat segala perceraian perlu kepada permohonan di mahkamah syariah. Tak boleh cerai luar mahkamah ke, melalui WhatsApp ke, SMS ke, YouTube ke, adalah satu kesalahan. Itu paling bahaya sekali kan. Kadang-kadang kita isteri ni tak tahu. Isteri ni sedang bahagia dengan suami. Yalah tengah hamil anak suami kan. Ada pula tu baru balik berbulan madu, tiba-tiba diceraikan. Kita tak tahu ke mananya. Dan Ustazah, dari perspektif Islam, bagaimana hukumnya suami menceraikan isteri? Adakah kewajarannya ketika saat-saat itu, saat hamil, saat haid kata Puan tadi? Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, dari segi mafhum apa yang Allah sebutkan dalam surah tu, apa yang Allah sebut, Allah kata bergaullah dengan mereka secara baik. Dengan ma'ruf. Dan jika kamu benci, kalau kita benci kepada mereka, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Allah dah sebut dalam surah An-Nisa tu. Dan Allah sebut lagi sebab apa? Boleh jadi sesuatu yang dibenci oleh kamu itu Allah akan jadikan banyak lagi kebaikan dalamnya. Dan kita tengok juga dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah sebut at-talaqu marratain. Maksudnya tolak itu ya, talak yang boleh dirujuk adalah dua. Okey? Fa'imsakum bima'ruf, kita pegang dengan cara yang baik lepas habis iddah dia, ataupun
ceraikan dengan cara yang baik. Jadi kita jangan kata nak kahwin lebih daripada satu pakai ayat Quran, boleh kahwin 1, 2, 3, 4. Tapi yang ni diceraikan juga ada dalam Al-Quran. Dan dari sudut psikologinya, coach, kita lihat ya, bagaimana pula agaknya situasi apabila wanita itu diceraikan secara zalim. Penderaan fizikal, mental, bagaimana coach? Waktu kita mengandung ni adalah di antara fasa-fasa yang kita kena jaga tekanan, kita kena jaga emosi. Psychologically it affects bukan terhadap kesihatan ibu tu saja, tapi terhadap bayi yang dikandungkan juga. Bayi itu boleh menghadapi banyak implikasi. Anak itu boleh menjadi kurang matang, pramatang, premature baby. Dan Kemurungan pada dan isteri dan anak juga kan? Inheritance kepada kita punya emotional quotient yang kita tidak ada support di kala itu boleh affects our baby, and itu adalah di antara perkara-perkara yang sangat menakutkanlah pada saya. Fasa itu sangat harus dijaga. Dari segi Islam juga, memang kita tahu suami boleh melafazkan cerai walaupun isteri dalam keadaan hamil. Tapi bagaimana dari sudut hukumnya? Sebentar lagi bersama Ustazah, kerana kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Borak Bibir Merah. Firasat sebagai seorang isteri ni, kita rasa suami kita ada orang lain. Tapi macam saya takkan dengar apa orang cakap kita ni tengah pregnant, mengandung. Sebab saya tak nak fikir yang orang kata saya ni jahat, tapi saya nak tahu kebenaran dia. Sebab saya tak nak dengar daripada mulut orang, tapi saya nak tahu daripada suami saya sendiri. Bila saya berbincang dengan dia, dia terus melenting, terus marah. Belum dapat jawapan, terus keluar rumah. Bila saya sedang rehat, baring di rumah, saya dapat mesej yang menyatakan dia cerai saya melalui WhatsApp. Tapi masa itu Tuhan sahaja yang tahu. Kembali bersama kami dalam Borak Bibir Merah, kendalian Sinar Harian. Untuk siri pertama kali ini, kita membincangkan mengenai isteri yang diceraikan secara zalim. Sebentar tadi kita dah pun dapatkan pendapat pakar psikologi dan wanita, iaitu Coach L, mengenai bagaimana emosi wanita yang diceraikan ketika hamil. Dan ketika ini kita juga nak dapatkan juga macam ramai yang tertanya ya Ustazah, dalam Islam bila suami menceraikan isteri ketika dalam hamil ini, adakah boleh dan apakah hukumnya, dan ketika itu juga bagaimana tanggungjawab suami? Okay, dari segi hukum dia, kalau kita tengok dalam surah At-Talaq ayat ke-4, Allah dah sebut dah firman yang membawa maksud bahawa iddah bagi wanita yang hamil adalah sehingga dia melahirkan anak yang dikandungnya. Jadi kalau dia diceraikan pada bulan pertama, maksudnya lamalah iddah dia. Tapi kalau dia diceraikan saat-saat dah nak bersalin sangat-sangat, katakan hari ni bercerai, esok bersalin, maka habislah iddahnya. Dan kalau kita tengok, nafkah kepada isteri adalah wajib. Wajib untuk ditunaikan oleh seorang suami. Dan kalau tak ditunaikan, dia akan dianggap sebagai hutang. Hutang ni maksudnya memang kena bayarlah, kena sempurnakan. Baik, kalau begitu kata Ustazah, saya kira wanita di luar sana pun nak tahu juga apa agaknya prosedur yang perlu mereka lakukan ketika diceraikan dalam keadaan hamil ataupun sebagainya lah kan. Okay, jadi kita berbalik kepada prosedur. Let's say jika seseorang wanita itu diceraikan, sama ada secara SMS, aku ceraikan kau, kita sudah berpisah, ataupun melalui telefon, I tak nak duduk dengan you lah lepas ni, ataupun baliklah rumah keluargamu, itu adalah lafaz talak di luar mahkamah ya. Jadi bila lafaz talak di luar mahkamah, kita tak tahu status talak tu sah ke tak. Jadi prosedurnya macam mana? Kena pergi kepada mahkamah syariah. Jadi hakim mahkamah syariah yang akan menentukan sama ada talak itu jatuh atau tidak. Mengapa ya? Sebab lafaz talak luar mahkamah lah ada dua kategori, iaitu lafaz sarih, jelas. Contohnya, saya cerai awak talak 1. Itu sarih, jelas. Tetapi kena pergi kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan tentukan. Yang kedua adalah kinayah, tak jelas. Contohnya adalah kita tak ada apa-apa hubungan.
Jadi apa maksud tu? Tak jelas kinayah. Jadi mana boleh. Jadi bila dapat je lafaz tu, wanita tersebut seeloknya pergi berjumpa peguam syar'i, dapatkan panduan. Jadi normally kes saya pernah handle selama hari ni pun, memang bila kita tengok je lafaz tu, kita tak boleh kata terus dia jatuh talak. Kita buat permohonan untuk pengesahan lafaz talak di mahkamah syariah. Tapi kena ingat ya, wanita-wanita sebenarnya kalau suami tu lafaz talak luar mahkamah ialah satu kesalahan. Suami tu boleh didenda. Jadi kesalahan jadi mengapa mahkamah syariah ni ataupun di Malaysia prosedur nak cerai kena mohon, tak boleh suka hati je. Masya-Allah ya. Bukan masya-Allah orangnya. Masya-Allah. Allah Taala jaga hak wanita. Nak ambil cara baik, cerai cara baik. Jadi kita kena empower wanita ni, ada hak dia. Jadi macam mana coach? Kadang-kadang wanita ni kesian, dia tak peduli dengan diri dia sendiri. Macam mana kekuatan yang perlu wanita hadapi ketika ketika suami ceraikan wanita itu dalam hamil, ketika hamil? First thing first, kalau kita nak move on daripada kehidupan setelah berlakunya fasa penceraian ni, satu, fokus terhadap meneruskan kehidupan sendiri dalam menyayangi diri sendiri itu amat-amat penting. So the first thing is, tak apa, be beautiful back again, be yourself kan, teruskan kehidupan dengan pasang badan, tak apa, cantik je, cantik je semula macam Dara dulu. Kalau kita stalk dia punya social media, sakit hati. Kita kena stop buat benda tu semua. Yeah. Stop benda tu, throw every moment if it's possible lah, throw buang gambar-gambar yang dah bersama ke apa ke, selalu sebelum ini dah boleh buang dah gambar-gambar tu. Dia bukan apa psychologically benda tu effect. Kita kena teruskan bersosial. Kita tak boleh duduk dalam fasa sendiri waktu ini. Itu nanti tambah kemurungan, sedih kan? Itu nanti kita akan duduk dalam fasa kemurungan dan itu yang kita tidak mahu undang. Okeylah, saya ni rasa dah makin panas sebenarnya dan lipstick saya pun dah makin cair. Jadi saya nak touch up sedikit dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Bibir Merah. Semua tak ada pelajaran. Come on man, this is for kata PAS juga akan berhasrat untuk memasukkan PTPTN. Belum lagi dipanggil oleh pihak kementerian untuk Anwar Ibrahim secara terbuka. Pada ucapannya juga Zuraida yang dua anggota polis yang terlibat di mahkamah. Dua anggota polis yang Kembali bersama kami dalam Borak Bibir Merah bersama saya Isyato dan kita masih lagi bercerita mengenai isteri diceraikan secara zalim. Dan untuk pengetahuan anda, mengikut fakta 1/3 kes penceraian di Malaysia ini membabitkan pasangan yang baru saja 5 tahun berkahwin. Maknanya dalam tempoh perkenalan sebenarnya 5 tahun. Jadi saya perlukan tips dan doa yang sesuai untuk kita kongsikan Ustazah kepada para penonton kita. Jadi antara tips-tips yang kita perlu ada sebagai seorang wanita, kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah dah sebut, adakah perlu kita menyatakan bahawa kita ni sudah beriman selagi kita tidak diuji? Pertama. Kedua, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Apa Allah sebut? Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan uji hamba-Nya kepada perkara yang tidak mampu. Dan perkara ketiga yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juga ayat 156, Asta'inu bis-sabri was-salah. Allah kata mintalah bantuan daripadaku dengan cara sabar dan solat. Dan bila kita solat tu maksudnya kita selalu didik kita jangan tinggal solat. Solat tahajud, solat wajib mesti tak boleh tinggal. Solat tahajud, solat duha, solat hajat dan solat istikharah. Jangan lupa. Dalam iddah tu kita kena buat juga solat istikharah. Dan dalam solat kita juga kita baca doa-doanya. Baik, kepada Puan Syafiqah, dalam kendalian Puan sendiri, saya nak tahu juga ni, statistik mungkin ada peratusan ni lah, berapa ramai yang diceraikan secara zalim ini, mungkin ketika hamil atau menerusi WhatsApp, SMS dan sebagainya, dan apakah bentuk nafkah yang perlu disediakan suami kepada isteri yang diceraikan? Okay. Berbuat nafkah yang dibenarkan adalah seperti yang dicakap tadi adalah pertama nafkah iddah. Nafkah adalah makanan, tempat tinggal, pakaian. Kena ingat wanita, bila bercerai bukan wanita yang keluar, suami yang keluar. Sebab banyak klien saya, kes-kes yang dia tak tahu nak duduk mana yang keluar. Walhal, semasa tempoh iddah tu,
suami atau bekas suami kena memberi nafkah iddah tu, makanan, tempat tinggal dengan pakaian. Itu yang pertama lah. Tetapi selepas perceraian banyak hak-hak nafkah yang boleh tuntut. Saya sharekan sedikit. Antaranya adalah muta'ah. Muta'ah adalah sagu hati selepas perceraian. Kita ada dengarkan kisah 30 juta, 10 juta kan. Itulah kisah-kisah sagu hati, pengorbanan. Pengorbanan isteri tempoh masa pernikahan, kemampuan suami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tunggakan nafkah isteri. Banyak kisahnya sepanjang pernikahan mereka tak nak tuntut. Maksudnya tak tahu. Biar isteri tanggung makanan, pakaian, tempat tinggal. So suami tu relax lah. Macam tanggung biar awak hidup. Sorry to say. It's quite difficult and quite sad melihatkan wanita apabila Allah Ta'ala muliakan diri dalam Quran, Ar-Rijal Qawwamu 'alan Nisa. Qawwam tu adalah apabila melaksanakan tanggungjawab, memberi nafkah tu. Jadi isteri tu akan taat bila dinafkahi. Macam mana kalau suami tu tak menjalankan tanggungjawab, macam mana ketaatan tu akan ada? Jadi kita nak sampai kepada kesimpulan yang dapat kita rangkumkan hari ini. Jadi bagaimana sebenarnya cara untuk kita menguruskan konflik dan krisis bagi mengelakkan penceraian secara zalim dari sudut perundangannya? Silakan Puan. Kebanyakannya bila klien datang jumpa saya akan katakan, apakah faktor-faktor yang you nak cerai ni? Kalau faktor tu syar'i, kita advise lah, contohnya kena pukul, and then suami curang, itu memang daral. La darau wa la diral. Jangan meletakkan diri dalam kemudaratan. Jadi, kena lihat faktor-faktor tu. Jadi, pertama, sebelum perceraian tu, seeloknya adalah mediation atau bersuluh. Berbincang antara kedua-dua pihak lah, antara suami isteri dan juga dua buah keluarga. Jika tak boleh juga, barulah bagi pejabat agama, dapatkan nasihat pejabat agama. Yang kedua. Yang ketiga adalah dengan memohon perceraian di mahkamah syariah. Jadi Ustazah, dari segi Islam juga, macam mana agaknya kita boleh aplikasikan kepada suami isteri yang sedang menuntun untuk mengelakkan konflik ni berterusan? Okeylah, dalam rumah tangga kita tahu, cinta saja tak cukup, Isha. Kita kena ada cinta, kita kena ada percaya, kita kena ada tanggungjawab. Jadi untuk menghasilkan rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah, kita kena amalkan 3 lagi perkara, iaitu kita kena ada ilmu, kena ada iman dan kena ada adab. Ilmu ni pertama sekali yang kita kena mahir adalah tentang perbezaan fitrah lelaki dan perempuan. Sebab kalau kita tengok, orang perempuan dia suka dibelai, suka kepada kasih sayang. Tetapi lelaki fokus mereka adalah penghormatan. Jadi di situ kita dah nampak beza. Dari segi bahasa pula, orang lelaki memang dia bahasa lisan. Apa keluar pada mulut dia memang itu yang dia maksudkan. Dia tak bertapis. Dia tak ada tapis. Tapi perempuan bahasa dia adalah bahasa badan ataupun bahasa kiasan ataupun body language. Dalam perkahwinan kita memang kena utamakan keluarga. Sebab itu saya selalu pesan ke anak-anak murid saya kepada anak-anak remaja kita, lelaki ke perempuan ke, kalau nak kahwin, selain daripada cinta-cinta meletup-letup tu, kena cari pasangan yang bakal berkahwin dengan kita tu yang kasih dan sayangnya melekat kuat pada keluarga kita. Sebab kita tahu suami bila kahwin dia kena ikut cakap mak dia. Kalau kita tak boleh ambil mak dia setanding dengan mak kita, jangan kahwin lagi. Bila anak perempuan kita tanya, adakah dia dah ready, dah bersedia untuk meletakkan mak orang lain satu baris dengan mak dia? Kalau dia kata, okey saya ready, boleh berkahwin. Ini kita nak cerita, nak kongsi kepada anda semua. Bila kajian jumpa lelaki dan wanita untuk bercerita apa punca anda bercerai. Dan bila jumpa kepada lelaki, peratusan lelaki yang kata tiada persefahaman sebanyak 56.2%. Lelaki kata tak ada persefahaman dengan isteri, 56.2%. Isteri curang 11.8%. Itu kata lelaki. Bila pergi kepada wanita, wanita kata 38% sahaja yang kata tak ada persefahaman. Berbeza dengan lelaki. Lelaki kata tak ada persefahaman tinggi. Tapi yang kata curang 20.5%. Bermakna, lihat tak, lelaki akan kata tiada persefahaman untuk tutup kecurangan. Jadi, Coach, silakan. Kesimpulannya, Coach. Okey. Sebenarnya dalam diri kita ni kita ada 34 kekuatan. Semua orang tak tahu tentang 34 kekuatan. Kita ada semua. Kita ada 34 kekuatan yang membuatkan mungkin kita ni vice versa dengan pasangan. Bila kita vice versa, that's why kita ada banyak krisis atau konflik yang berlaku. As a coloured brain psychologist kan, itu benda yang saya diagnose dulu. Warna otak manusia ni. Supaya bila kita dah faham warna otak each other tu, senang sangat sebab kita dah faham bahasa dia dah. So kalau kita nak memenangi hati suami kita ni, kita harus cakap bahasa suami.
So baru kita boleh shopping dekat tempat yang hebat-hebat sebab kita cakap bahasa dia. Kan? Kalau macam dia nak menang kita pula, dia kena cakap bahasa kita dalam mujuk kita ke apa ke. So situasi itu based on bahasa each other. So bahasa fitrah itu sangat penting untuk kita pelajari. Itu dia kesimpulan cukup padat daripada ketiga-tiga tetamu kita bercerita mengenai isteri yang diceraikan secara zalim. Jadi moga dijauhkanlah kepada semua yang menonton kita pada hari ini. Saya doakan yang terbaik buat pasangan yang sudah pun berumah tangga, yang akan mendirikan rumah tangga, insya-Allah. Amin amin rabbil alamin. Jadi kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan kita untuk Borak Bibir Merah. Suami berikan kasih sayang buat isteri. Isteri berikan hormat kepada suami, dan suami isteri berikan cinta pada Allah. Insya-Allah kita akan terus bersatu, berbahagia hingga ke jannah. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk like Facebook kami Sinar Harian dan ikuti perkembangan semasa isu wanita bersama kami hanya di Borak Bibir Merah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Muah. Daripada saya Isyato.